lisanin yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah au kama qala. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan yang saya kasihi, Tuan Imam kita Ustaz Yus Bajuri, ahli jawatan kuasa Masjid Al-Furqan, Taman SPPK, ibu-ibu, bapa-bapa yang hadir pada malam ini, tak lupa kepada yang buat live pada malam ini. Pertama, Abang Abu Bakar Osman daripada page Audio Kuliah. Page ini tuan-tuan ada menampilkan ramai ustaz yang mengajar pelbagai bidang ilmu. So tuan-tuan boleh lihat ya page ini insya-Allah. Yang kedua Abang Azizan Hassan daripada page Syiar Kuliah. Beliau mewakili tuan-tuan surau Cemur Impian, juga ada membuat kutipan derma bagi membaik pulih surau dan tempat mengambil wuduk. So tuan-tuan nak sedekah jariah yang berpanjangan pahalanya, bolehlah menyampaikan derma kepada beliau. Selagi mana orang ambil wuduk, selagi itulah tuan-tuan dapat pahala insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, walaupun kita sudah kembali kepada PKPB, tapi masjid masih lagi dibuka, dan YB Agama tadi pun menegaskan berjalan seperti biasa, sebab kita masjid ni sudah pun mengikut SOP yang telah ditetapkan insya-Allah. Alhamdulillah. Cuma sekolah kita tutup ya, sekolah. Terhormati Allah, malam ini kita menyambung kembali pengajian kita dalam kitab Mukhtasar Hayatus Sahabah pada muka surat 46 pada tajuk dakwah Nabi kepada Bashir Al-Qasasiyah. Nama sahabat yang bernama Bashir bin Al-Qasasiyah. Tu bagus kita mengaji tuan-tuan kitab Hayatus Sahabah ni, sebab kita tak tahu ramai sahabat-sahabat ni yang patut kita kenal, tapi yang kita kenal itulah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Ali, Sayyidina Umar. Ada yang kita dengar kenal pun tuan-tuan, adalah yang lain sikit-sikit kita kenal seperti Abu Hurairah. Ada yang kita kenal tuan-tuan perawi-perawi hadis seperti Anas bin Malik. Tapi bila kita mengikut pengajian kitab Mukhtasar Hayatus Sahabah ni tuan-tuan, kita jumpa dengan satu nama, Bashir bin Al-Qasasiyah. Ni jarang-jarang kita dengar. Kalau tak mengaji, langsung tak dengar. Kalau tanya, tahu tak Bashir bin Al-Qasasiyah? Bashir mana tu? Yang jual tempoyak tu ke? Lebu jual tempoyak pula perginya tuan-tuan. Ibnu Asakir meriwayatkan daripada Bashir Al-Qasasiyah, dia berkata, aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda menyuruhku untuk masuk Islam. Kemudian baginda bertanya kepadaku, siapakah namamu? Nazir, jawabku, yang artinya pemberi khabar yang menakutkan dan menyeramkan. Dalam bahasa Arab tuan-tuan, riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Ahmad. Haddatsani ya Al-Jahdamah Imra'ah Bashir. Riwayat ini daripada isteri kepada Bashir bin Qasasiyah. Qalat haddatsana Bashir qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'ani ilal Islam. Nabi mengajak aku kepada Islam. Dia pergi bertemu dengan Nabi, lalu Nabi mengajak dia kepada Islam. Ni saya katakan dalam pengajian kita yang lalu tuan-tuan, jumpa jenan Muslim, kalau boleh kita bercerita tentang keindahan Islam. Tu makna fada'a.
dakwah, doa. Tu dia punya perkataan yang sama, cuma dia punya wazan-wazan ataupun kita kata kerja yang berbeza. Mungkin dia kata kerja, mungkin ianya nama terbitan. Antara mati Allah, tapi maksudnya apa dia? Kita ajak manusia itu ilal Islam, kepada Islam. Bukan paksa, lain la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Jangan memaksa, you mesti masuk Islam. You kalau tak mau masuk Islam, I bunuh sama you. Tu tak boleh, haram. Tapi ceritalah tentang Islam, tuan-tuan. Oh, Islam ini macam, kita punya Nabi ini macam cakap, kita punya Tuhan Allah suruh kita ini macam. Itu Islam, tuan-tuan. Thumma qala li, lalu Nabi SAW bertanya kepadaku, ma ismuka, siapa namamu? Ma ismuka, siapa namamu? Tuan-tuan, ni kalau bahasa Arab buku tu lah bunyinya ma ismuka. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, bahasa lahjah dia tak jadi ma ismuka, dia jadi ismak a. Tu saya sampai dekat airport Matar Qahirah, dekat Qahirah tu saya sampai tuan-tuan, bila custom tanya ismak a, terkejut aku. Yang kita belajar dalam buku ma ismuka, ismi Ahmad. Tapi tanya ismak a, aku tengok balik, ni airport Jerman ke airport Mesir ni, tuan-tuan. Rupanya dia ada lahjahnya. Macam kita lah, tuan-tuan. Mana ada kita tanya dengan orang Bangladesh, nama apa? Nama apa? Lagi teruk, tuan-tuan. Bangla pun, ayu, ni apa cakap? Mestilah kita tanya, awak punya nama siapa? Bahasa buku, tuan-tuan. Baik. Qultu, maka aku pun menjawab, apa kata Bashir? Siapa namamu? Nazir, jawabku. Qultu Nazir. Apa itu makna Nazirun? Yang memberi khabar yang menakutkan dan menyeramkan. Ini tuan-tuan. Qala, lalu Nabi pun berkata, bal anta Bashir, tetapi namamu adalah Bashir. Sabda baginda yang artinya pembawa khabar yang menyenangkan. Terhormati Allah, Nabi SAW mengingatkan kita, kalau nak bubuh nama anak-anak, mestilah nama-nama yang baik. Min ahsanil asma, nama-nama yang baik. Jangan letakkan nama-nama yang akan membawa azab di akhirat. Lepas tu Nabi bersabda, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Apa kata Nabi? Sabda Nabi, sesungguhnya kamu wahai umatku akan dipanggil hari kiamat besok dengan nama-namamu dan juga nama-nama bapakmu. Munawwir, Ahmad Munawwir Ibnu Salahuddin, ya Abu Bakr, Osman. Maka janganlah apa dia dibubuk nama-nama yang tidak baik maknanya. Abu Bakar jadi Ben tu bakar, takut terbakar di akhirat besok, tuan-tuan. So kena tukar nama-nama yang tidak baik kepada nama-nama baik. Azizan Taliban, tu tak apa. Pasal apa? Taliban tu makna yang belajar. Munawwir, Mona Lisa, aku hempuk dengan botol ni sekarang, tuan-tuan. Pasal apa? Pertama, aku benci. Kedua, Islam pun benci nama-nama yang tidak ada maksud yang baik. Sebab itu ulama menyatakan, saya bawa sikit tuan-tuan syarah kepada hadis Nabi ni, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum ni. Kamu akan dipanggil akhirat besok dengan nama-nama yang baik. Nama-nama kamu, nama-nama bapa kamu. Bin apa, bin apa, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Sebab itu Nabi kata fahassinu asma'akum. Biar nama itu baik, jangan bubuh yang merapu-rapu. Anak tu kita namakan sebagai awang kenit contoh.
Pe'ah bantut. Saja ditulis dalam kad penalan tu. Pasal apa? Bantut. Aku tengok anak aku ni bubuh pe'ah bantut lah. Jangan. Bubuh nama elok-elok. An-nasa, kata ulama, sesungguhnya manusia itu yud'auna yaumal qiyamah bi abaihim, akan dipanggil dengan nama dan nama bapaknya. Kama sahhatil ahadisu bizalik, sebagaimana sahih hadis yang dibacakan tadi. Wala yud'auna bi ummahatihim, tidak dipanggil dengan nama maknya. Ni khilaf ulama. Ada ulama mengatakan mana-mana anak yang ada bapak mesti dipanggil dengan nama bapaknya, kecuali kalau anak itu tidak berbapak. Ni berat. Sebab itu tuan-tuan jangan buat zina ni, wala taqrabu zina. Bila buat zina tuan-tuan dengan lelaki tu, walaupun lelaki tu menyebabkan perempuan itu hamil, dalam Islam tak boleh nasab kepada nama lelaki tu. Maka hari kiamat besok dipanggil dengan nama maknya. Muhammad binti Ummul Kalsum contoh. Ya. Faruq binti Fatimah contoh. Tapi tuan-tuan bila dipanggil akhirat besok dengan nama maknya, di sini orang akan wondering, orang akan bertanya, kenapa nama maknya, mana bapaknya? Ini juga tuan-tuan ditolak apabila ada amalan-amalan kita yang nak baca doa-doa tertentu, kita sebut nama maknya. Sebenarnya tidak ada. Dalam ulama menyatakan tidak ada. Kalau kita nak baca doa arwah contoh, siapa nama si mati, atau nak baca talqin, siapa nama si mati, ya, kita pun bagi tahu Umar binti Rahmah. Umar binti Rahmah. Kenapa mesti dibaca Umar binti Rahmah? Kerana baca Umar binti As-Siddiq, binti Siddiq, bapak. Ini pandangan ulama. Sebab itu tidak ada amalan-amalan yang dipanggil dengan nama maknya, kecuali bapaknya tidak ada. Ini kata ulama hadis tentang rahmati Allah. Cuma amalan kita menasabkan nama anak tu walaupun bapaknya ada, tapi dinasabkan kepada maknya kerana maknya yang melahirkan dia. Ini pandangan setengah ulama Ashabus Syafi'iyah yang dibuat di Malaysia. Tentang rahmati Allah, maka kita kena memegang pandangan yang lebih aqwa, lebih kuat, lebih sahih. Ya, baik. Apalagi wa 'alal muslim ay yasta'idda lil yaumil akhir bil 'amali salih. Bila Nabi suruh memperbaiki nama anak-anak ni, apa maksud dia? Setiap orang Islam itu mestilah bersedia dengan membuat amalan soleh. Jangan nama je elok. Jangan nama je elok tuan-tuan. Ahmad Muttaqin, yang bermaksud orang bertakwa yang terpuji, tapi minum todi. Buat apa? Tapi main judi. Buat apa? Disebut nama-nama yang bagus tuan-tuan. Saleh, Abdul Saleh, tapi tolak Islam. Buat apa? Tolak udud. Buat apa? Jadi munafik. Buat apa? Baik, itu tak boleh semata-mata dengan nama sahaja. Nama kena baik, amalan pun kena baik. Fa in ista'idda bil amali salih fala yu'athiru alaihi in du'iya bi abihi aw ummihi. Maka apabila dia sudah beramal soleh, akhirat besok tak kisahlah nak panggil dengan nama bapaknya, bin bapaknya atau binti ibunya. Tanya, walaupun dia anak yang sah taraf dengan anak yang tak sah taraf, walaupun tuan-tuan ia memberi satu kesan psikologi yang cukup teruk pada anak yang tak sah taraf ni, bukan salah dia. Ni Islam yang kata wala taqrabu zina ni, jangan hampiri zina. Pasal apa tuan-tuan? Kesannya buruk. Kalau kita berzina dengan perempuan tuan-tuan, perempuan tu melahirkan anak, dia nak jadi apa dalam masyarakat ni? Dia tak ada masalah, dia tak ada dosa. Tapi tarafnya tuan-tuan, nak jadi imam pun makruh. Tengok dalam kitab fiqh, anak yang tak sah taraf jadi imam makruh.
maknanya tak dapat 27 kali ganda pahala. Bukan salah dia, salah mak, salah lelaki yang menghamilkan ibunya. Begitu tuan-tuan, anak ni jangan putus asa, teruskan menjadi orang yang soleh, teruskan menjadi orang yang baik, walaupun di akhirat nanti dipanggil dengan nama maknya. Dia panggil nama maknya, semua warga Masyar, Padang Masyar ni tahu dia ni anak yang tak sah nikah. Tetapi oleh kerana amalan solehnya, kata ulama dalam riwayat ini, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Anak sah tarak ni pun belum tentu tuan-tuan kalau tak ada amal soleh. Ini perbincangan ulama. Baik. Kemudian katanya lagi, kata Bashir lagi, fa anzalani suffata fakana idza atathul hadiyatu asyrakna fiha wa idza atathu sadaqatun sarafaha ilaina. Apa kata Bashir? Lalu Nabi menempatkan aku di serambi masjid yang biasanya ditempati oleh orang-orang Muslim yang miskin dan tidak mempunyai rumah. Jika ada hadiah yang diterima Rasulullah, maka kami mendapat pembahagiannya. Jika ada sedekah yang diserahkan kepada baginda, maka baginda juga membahagikan kepada kami. Tentera mati Allah, ini dinamakan golongan ahli sufah. Siapa itu golongan ahli sufah ni tuan-tuan? Ya, ulama menyatakan, Imam Bukhari menyatakan apa dia, wa kana sallallahu alaihi wasallam yatakaffalu nafaqatahum biwasail mutaaddidah wal mutanawwi'ah idza atat salam sadaqah ba'asa ilaihim walam yatanawalu minha syai'an. Nabi ni punya sayang dengan sahabat-sahabat yang bernama ahli sufah. Bashir ni tuan-tuan ditempatkan di suatu ruknun, suatu sudut dalam masjid. Bila duduk di situ, orang tahu inilah golongan ahli sufah. Siapa golongan ahli sufah ni tuan-tuan? Golongan yang tidak mempunyai reta. Mereka ini tidak sibuk mencari dunia. Mereka ini tidak sibuk mencari projek. Mereka ini tidak sibuk mencari peluang-peluang kekayaan, ar-rabahu fid dunia. Tak. Tapi siapa mereka ni tuan-tuan? Orang yang sederhana hidupnya. Ada yang menyatakan tidak ada keluarga sebatang kara. Ada keluarga tapi tinggal di Mekah. Mereka berhijrah ke Madinah bersama dengan Nabi. Pasal apa mereka tak ada keluarga ni tuan-tuan? Keluarga buang mereka. Pasal apa buang mereka ni tuan-tuan? Kerana keluarga mereka masih musyrik, mereka sudah beriman. Tuan-tuan, apabila dengar ya cerita daripada mu'allaf, saya pergi tuan-tuan berceramah di Perkim, ya, bila tengok tuan-tuan mu'allaf India, Cina yang menceritakan hidup mereka ni, perjuangan mereka dalam nak menerima hidayah ni tuan-tuan bukan senang. Nak menyebut kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bukan senang tuan-tuan. Harganya terlalu mahal. Mereka diugut, dialau oleh keluarga. Malah ada yang diugut bunuh tuan-tuan. Ada seorang tuan-tuan pelajar India yang masih orang kata remaja nak masuk Islam tuan-tuan. Dia minat sangat dengan Islam ni. Akhirnya tuan-tuan dia tercampur daripada keluarga. Keluarga tak benarkan dia balik ke rumah. Keluarga tak izinkan dia balik ke rumah. Abang-abang dia semua kata, kalau pukul adik cek, aku pukul kamu. Kalau jumpa, aku pukul kamu, katanya. Akhirnya tuan-tuan, mereka ini terpisah, jadilah macam sebatang kara. Sebab itu saya bagi tahu, wahai muslim-muslim, mu'alaf, janganlah bersedih. Kerana inilah golongan yang Nabi paling sayang di Madinah, namanya ahli sufah. Dah masuk Islam tuan-tuan, tak ada tempat tinggal, Nabi letakkan mereka ini di masjid di Masjid Nabawi, di satu ruknun tuan-tuan ya, satu ruknun, satu sudut, namanya sudut ahli sufah. Masya Allah.
Kemudian apa dia tuan-tuan? Ahli sufa ini tidak tamak kepada keduniaan, tidak mencari sibuk tentang keduniaan tuan-tuan, tapi ahli sufa inilah yang memakmurkan masjid Nabi. Allahu Rabbi. Mereka inilah yang menghidupkan tuan-tuan majlis-majlis dalam masjid Nabi. Subhanallah. Tuan-tuan, ada tak golongan kalangan kita ni yang kita tak suka duduk kat masjid? Ada tak tuan-tuan? Yang kita kata demo ni mengotorkan masjid, demo ni tuan-tuan selalu buat kotor, tidur di ruangan masjid. Tuan-tuan rahmati Allah, dalam riwayat ni mengatakan ahli sufa ditempatkan satu sudut. Maknanya tuan-tuan, kalau ada jamaah yang nak gunakan masjid, boleh letak di satu sudut. Bukan biarkan mereka tidur baring di tempat ruang solat ni. Yang ini yang tak boleh. Kerana ruang solat ni tuan-tuan, kita nak solat, takut ada yang tidur sini meleleh. Ali Obashi keluar peta Brazil dengan Afrika Selatan. Bila orang nak sujud, dah bau Ali Obashi. Dah tak sah solat dalam setengah mazhab. Air yang keluar daripada ma'dah itu tidak sah solat, tempat solat tu tak bersih. So tuan-tuan, bagilah satu ruang. Kenapa? Mereka inilah yang akan memakmurkan masjid kalau ikut kepada pengamalan Nabi. Mereka inilah yang akan membersihkan masjid. Mereka inilah yang akan mengazankan azan, laungan azan. Masya Allah tuan-tuan. Kerana itu masjid di zaman Nabi ni hidup. Walaupun masjidnya tuan-tuan bukan dinilai daripada segi kualiti, tapi kuantiti. Kita hari ini menilai masjid daripada kualiti, tapi tidak kuantiti. Kualiti masjid hebat, tengokkan tiangnya berukir, hebat, tengokkan silingnya bertulis-tulis Quran, hebat, tengokkan kuburnya, Masya Allah. Tengokkan lampu yang cendelia, apa nama lampu tu tuan-tuan. Oh, hebat. Tengokkan kapetnya tuan-tuan. Pijak, tenggelam. Tumit ni. Tenggelam, tumit. Tak nampak tumit tuan-tuan. Bila kita sujud, ya Allah. Syuk berbenar. Ekornya sejuk. Tapi yang datangnya adalah 5 orang. Kuantiti tak ada. Kualiti hebat, nak bina masjid kita minta bantuan. Biar sampai 1 juta, 2 juta. Kita nak buat masjid yang paling lawa tuan-tuan di daerah ni. Tapi orangnya, kuantitinya tidak ada. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, carilah jalan bagaimana untuk meramaikan masjid, untuk memakmurkan masjid ini zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahmati Allah, bila ditempatkan satu sudut di masjid Nabi ni, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ulama, yatakaffalu nafaqatahum bil wasail muta'addidah. Apa rezeki ahli sufa ni? Adakah mereka ni tak bekerja? Tak, mereka bekerja untuk Nabi lah di Masjid Nabawi. Tapi bagaimana nafkah mereka ni tuan-tuan? Nabi yang mencukupkannya. Sebagai pemimpin, Nabi mencukupkan nafkah mereka ini dengan cara yang muta'addidah wa mutanawwi'ah. Ni kata ulama, dengan cara yang pelbagai. Antaranya apa dia? Fa idza atatu as-sadaqatu ba'asa ilaiha. Apabila sampai kepada Nabi setiap sedekah ataupun tuan-tuan rahmati Allah, setiap hadiah yang diberikan kepada Nabi, ataupun tuan-tuan rahmati Allah, setiap makanan yang diberikan kepada Nabi, ya, Nabi akan berkongsi dengan mereka. Malah di kebanyakan waktu Nabi terus beri kepada mereka. Nabi tak ambil walau sedikit pun. Ada riwayat mengatakan begitu. Apa makna tuan-tuan? Bagi Nabi yang penting keperluan ahli sufa yang susah ini Nabi dahulukan. Tetapi kalau dalam bentuk makanan, wa katsiran makana yad'uhum ila tanawul ta'am fi baitihi. Tapi kalau dalam bab makanan, Nabi akan ambil bahagian Nabi tapi share dengan mereka. Apa maknanya tuan-tuan?
Nabi makan bersama-sama dengan mereka. Untuk apa ni? Untuk merapatkan ukhuwah. Tapi kalau ada sedekah daripada segi benda, duit, Nabi tak ambil, Nabi berikan kepada ahli suffah. Ni Nabi, tuan-tuan. Kalaulah kita dapat pemimpin macam ni, tuan-tuan, Masya Allah, dapat je peruntukan, terus sampai kepada orang miskin. Ni tak, dapat je peruntukan, tuan-tuan, dia sapu dulu. Nak pilihan raya, baru dia bagi. Ada lebih sikit, baru nak bagi. Itu pun cupu-cupui punya bahagian. Orang kata lebih-lebih punya bahagian. Kemudian bagi tahu ke orang lelaki miskin jangan malas. Orang miskin mesti berusaha. Orang miskin siapa tak bengang, tuan-tuan? Jangan marah. Nabi SAW dengan ahli suffah ni, tuan-tuan, sampai sahaja kata ulama hadis, apa saja pemberian sedekah zakat maka akan diberikan kepada orang-orang suffah ini, selain daripada fakir miskin. Orang suffah ni, tuan-tuan, termasuk dalam fakir dan miskin. Masya Allah. Kalau ada ulama mengatakan kalau sampai waktu pagi, tengah hari, ya, Nabi sudah menyampaikan kepada orang-orang yang memerlukan. Ini Nabi SAW. Wa kasiran makana yad'uhum ila tanawul ta'am fi baitihi. Dan yang paling banyak Nabi suka buat apa dia? Mengajak orang-orang ahli suffah miskin fakir ini apa dia? Datang ke rumahnya untuk makan-makan. Ni, tuan-tuan. Oh, tuan-tuan, ada orang dia kata nak buat makan-makan kat rumah teman, tak mampu lah, ustaz, pasal rumah teman tak besar. Tu yang teman bawa ke masjid tu, ustaz, bagi tahu dekat Imam Yus Bajuri, bagi tahu dekat SU malam ni ada pengajian kan. Yang lagi baik pilihlah time Ustaz Munawir, lagi cantik, tuan-tuan. Jadi malam ni saya nak bawa kambing bakar contoh, tuan-tuan. Aku pun bulat biji mata, kuliah pun cepat je habis, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan, pasal apa? Ini sunnah it'amut ta'am, ya. Memberi makanan kepada manusia itu salah satu daripada sifat-sifat orang yang akan masuk syurga. Ni kata dalam satu riwayat, it'amut ta'am, idkhalu surun ala qalbi muslim, memasukkan kegembiraan dalam hati seorang Islam, seorang muslim. Apa ni, tuan-tuan? Salah satu sifat daripada orang yang nak masuk syurga. Antaranya apa dia? It'amut ta'am, memberi makan kepada orang yang berperut lapar. So, tuan-tuan, baik. Cuma sekarang PKPB ni mungkin ada SOP, kita tak boleh makan-makan kat sini, beli je bungkus, lepas tu bawa balik. Itu SOP kita, tuan-tuan. Baik. Kemudian katanya, faqaraja zata lailatin fatabi'tuhu fa'atal baqi'a faqala assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna bikum lahiqun wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un laqad asabtum khairan bijilan, ya, bajilan wa sabaqtum syarran tawilan. Apa maksud dia, tuan-tuan, nama Allah? Kemudian, ya, maka baginda juga suatu malam baginda pergi dan aku mengekorinya di belakang baginda. Kalau kitab ni dia kata aku membuntutinya, kan? Ini bahasa, mungkin bahasa Indonesia kot. Ya, aku mengekorinya di belakang baginda. Hingga tiba di pukulan Baqi', baginda mengucapkan kesejahteraan atas kalian wahai orang-orang mukmin. Tuan-tuan, Baqi' ni apa dia? Ya, iaitu kawasan perkuburan, tuan-tuan, yang bernama Baqi'. Bila sampai di kawasan perkuburan itu, Nabi mengucapkan assalamu alaikum dara qaumin mu'minin, kesejahteraan ke atas kalian wahai orang-orang mukmin. Ini sunnah, tuan-tuan. Sunnah, kita sampai kawasan perkuburan, tuan-tuan, kita lalu kawasan perkuburan atau kita ziarah kawasan perkuburan, sunnah kita menyebut assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna bikum lahiqun. Kami juga akan mengikuti kamu, menyertai kalian. Apa dia? Kami juga akan mati satu hari nanti. Tuan-tuan mati Allah, ya. Ini suatu sunnah yang memotivatkan jiwa kita untuk mengingati mati.
Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mautih. Orang yang cerdik itu, apa kata Nabi, yang muhasabah diri dia. Tapi tuan-tuan, macam mana nak muhasabah diri mengingati mati? Ziarahlah kubur. Wa aksiru zikru min adimil ladzat. Nabi kata apa dia? Faksiru min zikri adimil ladzat. Perbanyakkan wahai umatku mengingati pemutus kelazatan dunia, pemotong kelazatan dunia. Apa dia? Mengingati mati. Bagaimana tuan-tuan? Bila pergi kubur, kita beri salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Selalu kita sebutlah. Sebab kita nak sebut darah kaum mukminin ni tak ingat. Kita selalu mengingat Assalamualaikum ya ahlal kubur. Wa inna bikum lahiqun. Ada yang menyatakan wa inna bikum insyaallah lahiqun. Kami pun akan bersua juga dengan kamu. Apa maksud dia? Tempat kami last kali di sini juga. Tuan-tuan, ni motivasi. Untuk apa? Kita mengingati mati. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Masya-Allah tuan-tuan. Sebut je benda ni tuan-tuan, dapat pahala. Daripada kita pergi kubur berselfie. Hari ni tuan-tuan ada penyakit umat Islam baru. Pegang tripod tu yang panjang kan, yang batang panjang tu, tangkap gambar dekat kubur, melawat kubur. Baguslah melawat kubur, tapi berselfie tuan-tuan. Ada anak dara tudung pun tak pakai, melompat pula ke pintu, buat gaya pula melompat ke pintu tuan-tuan. Lagi dahsyat tuan-tuan, ada pula penggambaran untuk pengantin baru di kubur hari ni tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, kalau kubur Melayu tak apa tuan-tuan, kubur Cina dibalun tuan-tuan. Ya, Cina yang mati dalam gambar pun terbeliak. Ayah tuan-tuan. Selalu senyum. Hari tu terbeliak. Pasal apa? Tengok ada pengantin Melayu Islam tuan-tuan bergambar dekat kubur demo. Apa kejadah gila orang Melayu ni tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan lagi pelik, lagi viral. Ni masalah dia. Patutnya tuan-tuan pergi kubur ni untuk ingatkan kita tentang mati. Sebut Assalamualaikum dara qaumul mu'minin wa inna bikum lahikum wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Nabi mengatakan apa dia? Laqad asabtum khaira bajila. Apa kata Nabi? Kalian telah mendapat kebaikan yang banyak. Kenapa? Sebab kalian meninggalkan kejahatan yang panjang tuan-tuan. Nabi bagi pujian kepada ahli kubur ni. Ahli kubur ni boleh dengar. Nabi kata, Alhamdulillah kamu mati dalam Islam, wahai kaum orang-orang yang berada di Baqi' ni, wahai jenazah-jenazah yang dikebumikan di Baqi' ni. Kenapa? Kamu telah mendapat kebaikan yang panjang, kebaikan yang baik, kebaikan yang banyak. Sebab apa? Mati kamu mati dalam Islam. Allah Rabbi tuan-tuan. Mati kita mati dalam iman. Wasabaktum syarran tawila. Dan kamu telah meninggalkan apa dia? Kejahatan yang panjang. Dulu kamu jahiliah, dulu kamu terkenal dengan ahli jahiliah, dulu kamu terkenal dengan minum mabuk, todi dan sebagainya. Tapi sekarang kamu dah bertaubat dan kamu telah dimasukkan di kawasan kuburan Baqi' ini dalam keadaan kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Rabbi tuan-tuan. Kemudian Nabi SAW tuan-tuan melihat kepada Bashir. Sebab apa? Sebab bila Bashir ni ikut Nabi, Nabi perasan, Nabi menoleh, lalu Nabi bertanya, siapa engkau? Maka jawab Bashir, aku Bashir jawabku. Nabi pun bersabda, tidakkah engkau rela jika Allah membawa pendengaran hati dan pandanganmu kepada Islam di antara penduduk Rabi'atul Furs yang berkata, kalau bukan kerana mereka tentulah bumi ini membalikkan penghuninya. Nabi kata, maukah kamu wahai Bashir, akhirat nanti pendengaran kamu, hati kamu, pandangan kamu ini menjadi saksi di akhirat? Tuan-tuan, kalaulah tak kerana doa Nabi, sudah tentu diterbalikkan bumi-bumi ni. Allahu Rabbi. Penduduk Taif tu tuan-tuan yang membaling batu kepada Nabi hingga Nabi luka, mencederakan Nabi tuan-tuan.
kalaulah Jibril tuan-tuan datang kepada Nabi, kemudian memang Jibril tanya dengan Nabi, maukah kamu aku terbalikkan penduduk Taif ini? Apa kata Nabi? Jangan. Kerana apa? Mereka adalah kaum la ya'lamun, yang tidak mengetahui, masih jahil. Biarkan, nanti akan lahir di kalangan mereka dari sulbi mereka ini apa dia? Penyokong dan pendukung Islam. Ni Nabi tuan-tuan, dibalun dengan batu darah pun Nabi masih mendoakan kebaikan. Kalau kita tak tahu lah tuan-tuan. Kalau aku lepas ceramah malam ni orang balin botol mineral ni, apa doa aku tuan-tuan? Wallahu alam, tak tahulah. Ya Allah Tuhan, aku terbalikkan Masjid Furqan ni macam tu kan. Kita manusia ikut nafsu tuan-tuan, tapi Nabi ini dia kata pada Jibril, jangan wahai Jibril, mereka umatku. Nabi sayang kepada umatnya. Mahu wahai Rasulullah, kata Bashir, ya aku mahu. Lalu apa yang sedang engkau lakukan saat ini? Tanya baginda. Kenapa ikut aku? Kata Nabi. Kenapa tiba-tiba mengendak-endak ikut aku ni? Lalu Bashir pun menjawab, aku khawatir ada bencana yang akan menimpa engkau, atau ada binatang yang akan menggigit engkau tuan-tuan. Bashir menyatakan, aku ikut ni untuk keselamatan engkau ya Rasulullah. Nak jaga your safety ya Rasulullah. Kenapa? Takut-takut ada benda, ada orang yang menyakitimu, atau paling tidak binatang yang akan menggigit engkau wahai Rasulullah. Inilah dia kecintaan para sahabat tuan-tuan kepada Nabi SAW, membenarkan sabda baginda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kamu wahai umatku sehingga aku ini lebih kamu cintai, lebih daripada bapakmu, anakmu dan manusia yang kamu cintai. Wallahu a'lam bishawab tuan-tuan. Sebelum akhirnya tuan-tuan, kerana kita kena ikut SOP yang baru, ya, bukan baru, memang dah berjalan pun. Tuan-tuan mati Allah, saya akan berhenti setakat ini. Tapi sebelum itu ada satu pengumuman tuan-tuan untuk sumbangan dana wakaf pembinaan bangunan 2 tingkat Madrasah Tahfiz Al-Khalidiyah yang diusahakan oleh Ustaz Halim Din. Tempat bertempat tuan-tuan di Kampung Seri Kinta. Sekarang ni sedang rancak pembinaannya. So tuan-tuan hendak memberikan wakaf, kalau tak silap saya, satu bahagian 1 kaki persegi RM50, ataupun berapa saja yang tuan-tuan nak beri, bolehlah tuan-tuan sampaikan kepada sama ada Abang Abu Bakar, dia akan bank in, atau terus kepada Maybank Al-Khalidiyah Center ni. Tuan-tuan boleh tengok nombornya dalam flyers ni, ya. Dan juga ada tabung, ya. Ada tabung, dan Abang Azizan ni pun ada tabung. Dia ada bawa tabung tuan-tuan, ya. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat pahala jariah yang berpanjangan insya-Allah. Bila kita berdoa kepada Allah Taala agar Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azim sultan. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqimin minal mustaghfirin minal muqimin as-salam minasy syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.